Okey, insya-Allah kita mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita hari ini dengan baca umul kitab surat Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Kita dapat lagi bertemu hari ini. Dan kita sambunglah kelas kita hari ini dengan ayat 75 daripada surah Ali Imran di halaman 201. Ya. Ayat 75 hingga 76. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Maksud ayat, di antara ahlul kitab ada orang yang baik. Ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ini ayat 75. Dan ayat 76, bukan demikian sebenarnya. Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ini ayat 75 dan 76. Masih mengenai orang Yahudi, mengenai ahli kitab. Ahli kitab ni orang Yahudi lah khususnya. Ya. Di kalangan orang apa yang Nasrani juga disebut ahli kitab lah. Ya. Penjelasan tentang kadar amanah orang-orang Yahudi. Ini keterangannya. Ya. Allah SWT memberitahu keadaan orang-orang Yahudi bahawa di antara mereka ada yang gemar berkhianat. Di antara mereka ada yang gemar berkhianat. Maknanya di antara mereka sebelum ni Allah SWT cerita tentang perangai mereka yang kufur kepada Allah. Ada yang suka menyembunyikan kebenaran. Ya? Dan di ayat ni Allah sebut ada di antara mereka yang bila diamanahkan mereka khianat. Dan Allah mengingatkan orang-orang yang beriman agar tidak terpedaya oleh mereka. Sungguhnya di antara mereka terdapat wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Terdapat orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya, memberikan amanah kepada mereka lah, percayakan kepadanya harta yang banyak, maka ia akan mengembalikannya kepadamu. Maka jika ia
amanahkan harta kekayaan yang kurang dari itu, maka tentu saja ia akan mengembalikannya kepada kalian. Ini Allah ceritakan bahawa di kalangan orang ahli kitab ni ada yang amanah. Ada yang amanah. Bila diberikan harta, diamanahkan harta, misalnya kita disebut dalam bahasa terjemahan bahasa kitab bahasa Indonesia lah kan, dititipkan ni maknanya kita tinggalkan sesuatu, kita amanahkan sesuatu, ya. Kalau harta tu banyak, dia akan pulangkan sebagaimana yang kita bagi lah, sebagaimana yang mereka terima awalnya lah. Begitu juga dengan hutang, dia akan bayar. Dan sudah tentulah penjelasan Ibnu Katsir ni, dia kata tentulah kalau diberikan sedikit pun mereka kembalikannya, sedangkan banyak lagi dipulangkan. Ini cerita orang-orang yang amanah lah. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Ada pula yang diberikan sikit pun dia tak pulangkan, tak amanah. Kecuali kalau kita minta dia selalu menagih, minta balik, kalau hutang baru dia bagi. Kalau benda yang ditinggalkan diamanahkan untuk suruh simpan ke, begitu jugalah. Benda kecil dia buat remeh, tak pulangkan. Yakni dengan memintanya dan terus-menerus menagihnya agar engkau mendapatkan hakmu. Jika terhadap 1 dinar saja demikian sulitnya, maka terhadap sesuatu yang nilainya lebih besar dari itu, maka pasti dia tidak akan mengembalikannya kepadamu. Faham tak maksud dia? So ayat ni. Mana ada orang yang diamanahkan banyak, ni yang jenis amanah lah. Diberikan banyak pun dia tak ambil, dia bagi balik. Jika dia amanahkan sedikit, apa lagi lah kan? Dan ada juga yang bagi sikit pun dia tak boleh nak amanah. Padahal benda sikit je. Nak kena minta. Hak kita kena minta balik. Bagi pinjam ke, bagi hutang ke. Walaupun sebenarnya mereka mampu, benda tu ada, mungkin tak dipulangkan juga. Kerana ada sebab mereka tidak memandang berat lah. Tidak memandang amanah itu sebagai sesuatu yang perlu mereka bersikap amanah dengannya. Mengenai kata qintar tadi. Min ahli kitab. Man in ta'manhu bi qintar. Maksud qintar telah diberikan penjelasan di awal surah, lihat tafsir ayat 14 surah Ali Imran. Ada dah perkataan ni dalam ayat 14. Yang ini harta yang banyak. Sedangkan tentang dinar sudah cukup dikenal. Dinar ni banding dengan qintar, dinar ni nilai duit lah. Banding dengan qintar tu harta yang lebih banyak banding dengan dinar. Dinar ni nilai duit yang maknanya Allah nak bandingkan dalam ayat ini menggambarkan sikit dengan banyak lah. Dinar ni dalam gambaran ayat ini menunjukkan jumlah yang sikit. Firmannya, zalika bi annahum qalu laysa 'alaina fil ummiyyin sabil. Maksud dia, yang demikian lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Maksudnya yang menyebabkan mereka enggan menerima kebenaran adalah ucapan mereka, dalam ajaran agama kami tidak ada dosa bagi kami memakan harta orang-orang ummi. Ummi ni maksud dia buta huruf, iaitu bangsa Arab. Kerana Allah telah menghalalkannya bagi kami. Ini sikap orang Yahudi. Perangai mereka, tidak amanahnya mereka terhadap harta orang lain itu kerana mereka memandang orang-orang yang selain daripada mereka adalah bangsa yang hina. Ummi ini ditujukan kepada orang Arab. Orang Arab lah, orang Quraisy, orang Arab Quraisy. Dan mereka adalah orang Yahudi, dia rasa mereka hebat. Mereka orang yang mulia. Jadi bagi mereka tidak ada kesalahan, tidak menjadi dosa bila mereka tidak amanah kepada orang-orang yang dipandang tak ada nilainya. Tak, orang-orang yang hina. Jadi sikap mereka itu adalah disebabkan
pandangan mereka yang merendahkan orang lain. Jadi hak orang lain tu tidak dianggap penting. Ya? Tak perlu nak jaga amanah siapalah mereka tu. Kan? Maknanya apa sangatlah kita, kan? Apa sangatlah orang lain bandingkan dengan mereka. Jadi dia tidak memandang apa yang diamanahkan kepada mereka itu sesuatu yang perlu untuk dipertanggungjawabkan. Allah SWT berfirman, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Maksud ayat ini, mereka telah mengucapkan perkataan yang dibuat-buat ini serta mengadakan kedustaan dengan kesesatan tersebut. Padahal Allah telah mengharamkan atas mereka memakan harta orang lain kecuali dengan cara yang benar. Namun mereka adalah kaum yang suka berdusta. Berdusta tu maksudnya mereka menafikan hak orang lain itu adalah suatu pendustaan. Mereka menganggap melakukan hal yang tidak wajar terhadap orang lain itu adalah suatu yang patut. Sebenarnya kebenaran bukan begitu, kan? Mereka tidaklah lebih mulia daripada orang lain. Mereka bukanlah orang yang dibenarkan untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Hak orang lain walau sebesar mana, sebanyak mana, tetap hak orang. Tetap suatu amanah. Jadi ini sikap kalangan orang Yahudi, ada yang menganggap, ada yang bersikap begitu kerana tanggapan mereka terhadap orang lain, ada unsur-unsur penghinaan, ada unsur-unsur memandang rendah dan merasakan diri mereka adalah yang terbaik. Abdul Razak meriwayatkan dari Sya'ah bin Yazid. Ini Abdul Razak disebut oleh Ibn Katsir Abdul Razak, seorang nama Abdul Razak. Menceritakan bahawa, meriwayatkan daripada Sya'ah bin Yazid bahawasanya seseorang bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalangan para sahabat, di kalangan sahabat Ibn Abbas, ia berkata, kami memperolehi harta ahli zimmah dalam sebuah peperangan berupa ayam dan kambing. Ibn Abbas berkata, lalu apa yang kalian katakan? Kami mengatakan tidak ada halangan bagi kami untuk mengambilnya. Ibn Abbas berkata, sungguh itu seperti ucapan ahli kitab. Ya? Ahli kitab. Ayat tadilah, laisa alaina fil ummiyina sabil. Ayat tadi, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Sungguhnya apabila mereka telah membayar jizyah, maka tidak halal bagi kalian harta mereka kecuali dengan kerelaan hati mereka. Ini Abdul Razak menceritakan seorang berkata kepada bercerita kepada Ibn Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata kepada Ibn Abbas, kami dapat harta ahli zimmah. Harta ahli zimmah ni ahli orang daripada peperangan lah. Ahli zimmah ni orang kafir lah. Yang diperolehi daripada peperangan berupa ayam dan kambing. Dia orang ambil. Jadi Ibn Abbas kata, apa yang kamu buat? Kami mengatakan, kata orang yang datang bertemu Ibn Abbas tu lah, dia kata, tidak ada halangan bagi kami untuk mengambilnya. Jadi Ibn Abbas tegur. Dia kata, sesungguhnya ucapan ni macam ucapan ahli kitab dulu. Laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Maknanya orang lain yang maknanya ambil harta orang lain tu tak jadi satu kesalahan. Terhadap macam orang ummi, orang Yahudi kata kepada orang ummi. Ummi ni orang yang dianggap macam buta huruf lah, tak pandai lah. Tak pandai. Jadi boleh je ambil harta dia orang. Sungguhnya apabila mereka telah membayar jizyah, maka tidak halal bagi kalian harta mereka kecuali dengan kerelaan hati mereka. Ini teguran Ibn Abbas. Ibn Abbas kata walau siapa pun mereka, tak halal kita nak ambil harta mereka sewenang-wenangnya kerana mereka telah bayar jizyah. Orang ahli zimmah tadi orang yang menjadi orang kafir yang mohon perlindungan kepada
di negara orang Islam. Mereka bukan nak memerangi, jadi mereka nak berlindung di bawah pemerintahan Islam. Jadi dia ada hak dia dah bayar cukai. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil hak mereka. Kalau buat macam tu, ambil sesuka hati kita, umpama ahli kitab yang mengambil yang tidak amanah terhadap orang Arab yang dianggap ummi. Maknanya orang Yahudi memang sikap dia macam itulah, di kalangan orang Yahudi. Wa min ahli kitab. Wa min tu maknanya di kalangan mereka ada yang macam tu. Ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Ini dalam muamalah, dalam urusan sesama manusia, dalam urusan harian kita dengan orang Yahudi ni, ada di kalangan mereka yang berakhlak baik, boleh bermuamalah dengan orang Islam dengan baik, dengan selamat, dan boleh hidup dalam masyarakat bersama-sama dengan orang Islam dan faham tentang hak dan tanggungjawab mereka. Ada yang sebahagian mereka bersikap dalam muamalah, dalam urusan harian pun mereka masih bersikap zalim. Masih bersikap merasakan diri mereka adalah yang terbaik. Buat suka hati pada orang lain tak jadi kesalahan. Ini maknanya dari segi akidah kita berbeza dengan mereka, tapi dalam muamalah kita kena, sebagai orang Islam, kena bersikap adil. Di kalangan mereka ada yang adil, ada yang tidak adil. Begitu jugalah umat Islam pun. Ada yang bermuamalah dengan orang lain, dengan orang bukan Islam. Ada yang dengan akhlak yang baik, ada yang dengan tidak berakhlak. Tapi Islam mengajar kita, walaupun kepada sesiapa, kita mesti bersikap adil dalam hubungan sama manusia. Ustazah, yang membayar jizyah ni apa maksud dia? Cukai. Cukai. Kalau orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam di negara Islam mereka kena bayar jizyah. Disebut cukai kepala. Ganti zakat lah. Maknanya ada sama-sama ada kewajipan. Orang Islam bayar zakat, orang bukan Islam bayar jizyah lah. Asalnya macam itulah. Di zaman Rasulullah, umat orang-orang kafir di Madinah bayar jizyah. Ini cukai kepala. Dengan cukai itu mereka berhak, dengan membayar cukai itu bermakna mereka melaksanakan sebahagian daripada kewajipan dan mereka berhak mendapat perlindungan. Dan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bala man awfa bi'ahdihi wattaqa. Bukan demikian, sebenarnya barang siapa yang menepati janji yang telah dibuatnya dan bertakwa. Artinya, tetapi barang siapa di antara kalian, wahai ahli kitab, yang menepati janji dan bertakwa kepada Allah, iaitu janji yang telah dia ambil dari kalian agar beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau diutus, sebagaimana Allah telah mengambil janji daripada Nabi dan umat mereka agar menjauhi semua yang diharamkan dan mengikuti ketaatan serta syariatnya yang dibawa oleh penutup para rasul dan penghulu umat manusia. Fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Maknanya janji orang-orang Yahudi ini, maknanya mereka telah dikira berjanji dengan Allah Taala, berjanji untuk berjanji mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah SWT. Maknanya perjanjian tu dah ada, tetapi mereka melanggar perjanjian. Ini maknanya mereka dikira telah berjanji sebab mereka telah menerima Rasulullah sebagai pemimpin. Mereka mengetahui dalam kitab tentang Muhammad sebagai Rasul. Jadi telah adalah perjanjian tu. Tapi mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang ni bermakna mereka telah melanggar perjanjian. Sewaktu Rasulullah SAW tiba menjadi
pemimpin di Madinah, orang Yahudi kan ada di situ kan. Jadi mereka diberikan perlindungan kerana mereka telah berjanji untuk menerima Muhammad, ya, menerima Rasulullah SAW. Ya. Mereka sekalipun tidak ikut beriman tapi telah berjanji menerima. Ada perjanjian, ya, perjanjian menerima Rasulullah. Ya. Tapi mereka tidak melaksanakan kewajipan ni, maknanya tidak mengikut perjanjian lah. Jadi Allah SWT, ayat ini menggambarkan Allah SWT murka kepada mereka. Maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ya. Jadi maknanya melanggar perjanjian. Di kalangan orang Yahudi ada juga yang, di kalangan ahli kitab ni ada juga yang beriman akhirnya. Ya. Mereka yang berakhlak baik ni akhirnya beriman. Kalau ikut dalam kisah yang kita baca misalnya tentang Abdullah bin Salam. Ya. Abdullah bin Salam ni asalnya seorang Yahudi, ahli kitab. Seorang ahli pendeta yang alim, yang banyak ilmu, ya, yang dihormati di kalangan masyarakat dia. Ya. Tapi akhirnya dia beriman. Beriman, meluk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada Allah. Ya. Dia beriman ni, asal dia nak beriman ni, mula dia masuk Islam ni adalah kerana dia bukan seorang yang mudah mendengar dan menerima tanpa dia sendiri melihat. Jadi dia dengar ada cerita tentang Nabi Muhammad SAW, tentang Rasulullah, Muhammad dilantik sebagai Rasulullah, dia ada dengar cerita itu. Kemudian Abdullah bin Salam ni dia nak berjumpa sendiri. Ya, nak berjumpa sendiri dengan Rasulullah. Nak berjumpa sendiri, kemudian dia dia nak pergi bertemu dengan Rasulullah. Dan dia pergilah ke tempat, pergi mendengar Rasulullah menyampaikan dakwah. Ya. Dan dia duduk di depan, dia dengar. Bila dah dia pertama kali yang dia pergi dengar tu, Rasulullah bercakap tentang apa, ada 4 perkara yang Rasulullah sebut. Tentang sebarkan salam. Dia dengar Rasulullah sebut tentang 4 perkara. Ketika mula sampai ke Madinah, Rasulullah pesan tentang 4 perkara. Ini Abdullah bin Salam, dia dengar Rasulullah sebut 4 perkara yang dia dengar Rasulullah sebut. Pertama, sebarkan salam. Yang kedua, jamu orang makan. Rasulullah suruh buat macam tu. Jadi itu yang dia dengar. Yang ketiga, sambungkan silaturahim. Yang keempat, Rasulullah SAW pesan, lakukan solat malam. Ya? Jadi, dia kata, apa yang disampaikan oleh baginda itu tidak menggambarkan baginda Muhammad SAW ni, dia ada sifat-sifat menonjolkan diri. Ya? Dia nak mengaku sebagai Nabi itu kerana dia nakkan jawatan itu. Tidak ada tanda-tanda baginda Rasulullah SAW tu ada sifat-sifat yang macam mana orang biasa. Ya? Orang biasa selalu maknanya ada sifat tinggi diri. Dia menyampaikan kebenaran tu kerana nak menyampaikan kebenaran, menyampaikan kemuliaan, mengajak orang lain jadi mulia, jadi baik. Jadi dia nampak kebenaran pada diri Rasulullah SAW. Ya? Tapi bagi dia, Abdullah bin Salam masih tak puas hati, tapi dia nak berhadapan dengan Rasulullah sendiri. Dia dengar, tapi dia masih belum bersemuka dengan Rasulullah. Jadi dia minta nak bersemuka dengan Rasulullah. Dia nak bertemu dengan Rasulullah SAW, bersemuka dengan baginda. Lalu dapat bertemu dengan Rasulullah SAW, dan dia bercakap dan dia bertanyakan soalan. Ini maknanya dia nak mengenali Rasulullah. Ya? Maknanya dengar cerita, dia tak puas hati, mesti pergi dengar sendiri, bertemu sendiri, dan dia bercakap sendiri. Dan dia bercakap, dia tanyakan soalan kepada Rasulullah SAW.
Kata Abdullah bin Salam kepada Rasulullah, jika kamu berjaya menjawab soalanku ni, kamu akan beriman, aku akan beriman dengan kamu, wahai Muhammad. Apa soalan yang dikemukakan? Pernah dengar tak? Abdullah bin Salam dia tanya, dia ni seorang padri kan? Sebelum masuk Islam tu dia pernah bertanya kepada Rasulullah 3 soalan. Soalan yang pertama, dia tanya, maknanya kalau Rasulullah dapat jawab, dia kata kalau kamu dapat menjawab soalanku ini, kamu memang benar seorang Nabi. Dan dia kata dia akan masuk Islam. Soalan dia pertama, dia kata, apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Apakah makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga? Jadi dia ada maklumat sebagai seorang pendeta, dia ada maklumat tentang ini, dia tahu tentang jawapannya, dia nak test Rasulullah SAW, betul tak baginda adalah Nabi utusan Allah, Rasul utusan Allah. Itu soalan pertama dia. Soalan kedua, apakah sebab wajah seorang anak serupa dengan wajah ayahnya? Dan kenapa pula jika serupa, mirip wajahnya itu dengan ibunya? Anak yang lahir itu kenapa muka sama dengan dengan ayah? Kenapa pula kalau rupa dia sama dengan mak dia? Dia ada jawapannya. Dia nak dengar jawapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, apakah perkara pertama menyebabkan berlakunya kiamat? Ya. Ini 3 soalan dia. Dapat tak jawapannya? Kita dapat tak jawapannya? Apa perkara pertama? Makanan pertama dimakan oleh ahli syurga. Rasulullah dapat jawab. Apa dia makanan dia? Makanan pertama ahli syurga. Jadi Rasulullah jawab, makanan pertama ahli syurga ialah hati ikan paus. Ahli syurga makanan pertama sekali dimakan adalah hati ikan paus. Kemudian bagi dia jawab juga, wajah anak seorang mirip bapanya adalah sekiranya sperma bapa mengatasi ovum ibu. Ya, ovum ibu. Dan sekiranya anak menyerupai wajah ibu adalah kerana ovum melebihi sperma. Cerita jawapan dia. Rasulullah dapat jawapan wahyu daripada Allah. Ya. Jadi kalau maknanya saintis buat ujian pun akan dapat jawapan macam ni lah. Sebab wahyu Allah adalah benar kan. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW adalah wahyu daripada Allah. Dan ketiga, perkara yang pertama menyebabkan bermulanya kiamat tu, gambaran mula kiamat tu, baginda jawab adalah api. Akan kelihatan api menghalau manusia padang mahsyar. Terbit api dari bumi dan kemudian api itu menyebabkan manusia berlari ke mahsyar, ke padang mahsyar. Itu makna tanda pertama kiamat. Jadi Abdullah bin Salam dengar jawapan ini daripada Rasulullah SAW. Jawapan ini adalah jawapan yang benar. Lalu beliau pun masuk Islam. Ya, masuk Islam. Ini menunjukkan bahawa ada di kalangan ahli kitab itu sendiri, bila mereka bersikap seperti mana yang sepatutnya, mendapat berita, mereka tabayun, bertemu sendiri, mendapat maklumat sendiri daripada Rasulullah, nak tahu tentang Islam, pergi sendiri menghadap Rasulullah. Mereka, jika benar mereka itu memang ahli kitab dan mereka tidak menolak kebenaran, mereka tidak bersikap sombong, akhirnya akan nampaklah kebenaran itu. Tapi orang-orang yang tidak menerima itu kerana mereka ada dalam hati mereka keingkaran kepada Allah SWT. Tak nak ada sifat sombong. Kita belajar tentang orang Yahudi ni, mereka sebelum ni kan, mereka ingkar kerana sifat ego. Ya? Sifat ego. Tahu perkara yang benar tetapi
mereka tidak mahu menerima. Jadi bila mereka bersifat rasional, akhirnya dia akan melihat bahawa kebenaran itu sebenarnya benar. Ya? Jadi kena lihat sendiri, dengar sendiri, ya? Bertemu sendiri, dapat maklumat daripada orang Islam sendiri. Nak kebenaran tu rujuk Al-Quran, orang akan dapatlah maklumat yang benar. Ya? Kadang orang bermusuh dengan Islam tapi mereka tidak mahu mendapat maklumat daripada sumber yang sebenar. Jadi berlaku buruk sangka. Mereka tidak dan mereka terus berburuk sangka dan tidak nak masalah, tidak nak penyelesaian. Ya? Jadi itu timbul masalah, terus musuh terus menjadi musuh. Ya? Okey. Ya, kita sambung. Jadi fa inna Allah yuhibbul muttaqin, maka sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa ni termasuklah tadi, nak tahu benda yang benar, cari daripada sumber yang benar. Orang yang bertakwa adalah orang yang nak mencari kebenaran, nak mencari kemuliaan dalam kehidupan. Orang yang nak selamat dalam hidup, nak dekat dengan Allah SWT. Bukan orang yang tidak mahu mengubah sifat, tidak mahu berubah, tidak mahu menambah ilmu, tidak mahu orang lain lebih baik daripada mereka. Itu bukan sifat-sifat orang yang bertakwa. Okey, kita ke ayat 77. Ada apa-apa nak tanya? Okay, tak ada. Okey, kita kepada Ustazah, kalau nak tanya saja je lah nak tahu. Kira dari segi pembayaran cukai dengan apa yang orang kafir kena bayar kan, kira sama ke ya? Kalau pemerintah Islam tu bagi perlindungan ke atas orang-orang bukan Islam, bayaran yang dikenakan tu sama ke dengan cukai yang orang Islam bayar? Orang Islam bayar zakat 2.5%. Oh, zakat. Dia ganti zakat tu lah. Ganti zakat. Jadi yang orang bukan Islam tu sajalah sama ke ataupun dia ikut dia punya ikut keadaan lah. Ikut keadaan dia bagi. Dia ikut ketentuan pemerintah lah. Macam zakat. Zakat dah tetap kan 2.5%. Yang itu ikut ketentuan pimpinan lah. Pemerintah. Lebih kurang macam tu jugalah kan keadaan ni. Kita tengok keadaan ketentuan pemerintah lah. Okey. Terima kasih. Zakat pun macam-macam dalam berbagai dia ada berkaitan dengan ekonomi kan. Ada zakat dalam perniagaan, ada zakat dalam pertanian, ada zakat 2.5% daripada harta kan. Mana tak banyak mana lah sebenarnya. Okey. Jadi kita sambung dalam ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Huraian dia, tidak ada bahagian di akhirat bagi orang-orang yang menyelisih perjanjian dengan Allah. Menyelisihi perjanjian ni maknanya memungkiri perjanjian. Maknanya di akhirat Allah SWT tidak akan memberikan perlindungan. Allah SWT menggambarkan bahawa sesungguhnya orang-orang yang menukar janji mereka kepada Allah, iaitu untuk mengikuti Muhammad SAW
menyebutkan sifat beliau kepada manusia dan menjelaskan urusan beliau serta menukar sumpah-sumpah dusta mereka yang keji dengan harga yang sedikit dan murah berupa kesenangan duniawi yang fana ini. Maka ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat. Yang ini mereka tidak mendapat bahagian pahala di akhirat kelak, maknanya mereka yang mungkir janji pada Allah. Janjinya maknanya janji untuk mengikuti Rasulullah SAW, menyebut tentang baginda, sifat-sifat mulia baginda. Sebab ini orang-orang ahli kitab tahu semua tentang Rasulullah, sifat-sifat mulia baginda, dan menjelaskan urusan beliau serta menukar sumpah-sumpah dusta mereka yang keji dengan harga yang sedikit dan murah. Menukar ni maknanya mereka menyembunyikan kebenaran mereka disebabkan mereka langgar sumpah, mereka dusta pada Allah. Kenapa? Kerana kepentingan keduniaan, kesenangan duniawi. Yang maknanya mereka menukar dengan nilai dunia yang sangat rendah, samanan qalila. Maknanya kerana mereka menjual kebenaran kerana nakkan harta, kekayaan. Mereka menjual agama kerana kepentingan keduniaan. Tukar kan, tukar bayang. Tukar ni macam kita ada tukar tukar dengan nilai yang rendah, tukar dengan nilai yang rendah ni. Misalnya kita ada mak bagi rantai, mak kita bagi rantai emas berlian. Kita terpengaruh dengan kawan yang tunjuk kat kita rantai manik yang trendy kan, warna cantik lah konon. Kita tak tahu itu nilai rendah sangat, murah je. Yang kita ada tu sangat tinggi nilai dia. Tapi kerana tak faham tentang nilai tu, kita tukar. Jadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ni, yang tidak mahu beriman ini, mereka Allah SWT anggap menukar agama, menukar kebenaran dengan keduniaan yang rendah nilai dia. Gadai, jual kebenaran, jual agama kerana apa? Kerana nak hidup senang di akhirat. Tidak amanah kerana apa? Kerana nak kesenangan dunia, nak dapat lebih. Kan? Nak dapat lebih. Nak orang punya. Bukan hak kita pun tak juga. Jadi menukar nilai yang lebih tinggi kepada yang nilai rendah. Menukar kebenaran, janji dengan Allah SWT itu tidak ditepati. Sumpah mereka tidak mereka tunaikan kerana apa? Kerana kepentingan dunia. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat ini apa yang akan berlaku di akhirat kelak pada mereka. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Maknanya tidak melihat dengan kasih sayangnya kepada mereka. Maksudnya juga Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka dengan ucapan yang lembut dan tidak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang. Maknanya bila Allah marah, Allah tak pandang. Bila Allah marah, Allah tak pandang. Bila suami marah, tak suka tengok muka kita. Sebab tak tahu kan. Bila kita marah ke anak, kita marah senang. Kan malas nak cakap banyak. Sebab tak tahu. Bila mak marah pada anak, malas nak cakap. Sebab tak tahu, tak layan. Kita pun kita dah rasa macam satu seksa kan. Satu seksaan. Ini gambaran seksaan. Allah tak pandang. Tak nak pandang muka. Allah tak nak kata-kata. Allah tak nak menyebut kataan yang baik-baik. Allah tak nak jemput ke tempat yang dijanjikan balasan syurga. Maknanya itu satu tanda azab lah. Wala yuzakkihim, dan tidak pula akan menyucikan mereka dari berbagai dosa dan kotoran. Tengok pun tak ada, apa lagi nak memberikan keampunan kan? Allah SWT sebut ganjaran balasan di akhirat. Sebaliknya dia memasukkan mereka ke dalam neraka. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Nauzubillah. Ini janji Allah kepada orang yang menolak kebenaran, orang yang menjual kebenaran, menjual agama kerana kepentingan dunia. Melanggar sumpah janji dengan Allah
kerana kepentingan dunia. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini dan antaranya kami sebutkan beberapa di antaranya. Terima kasih sebut beberapa hadis tentang apa yang disebutkan tadi lah. Yang pertama, hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Qultu ya Rasulullah, man hum? Wa khabu wa khasiru. Qala wa'adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa marrati. Qala al-musbilu wal munfiqu sil'atahu bil khalifil kadhib wal mannan. Maksud dia tiga jenis orang yang Allah tidak akan berbicara dengan mereka dengan ucapan yang lembut, maksudnya tidak melihat mereka pada hari kiamat, iaitu dengan pandangan yang penuh rahmat kasih sayang, tidak membersihkan mereka dari dosa-dosa dan bagi mereka azab yang pedih. Aku bertanya ni maksud dia Abu Dzar lah. Abu Dzar bercerita, dia bertanya kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah sebut, ni dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Sungguh rugi dan malang sekali mereka. Rasulullah SAW mengulang ucapan beliau 3 kali dan beliau bersabda, orang musbir. Yang pertama, orang musbil. Orang musbil ni salah satu marat. Al-musbilu, orang musbil, iaitu orang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Faham tak? Orang yang melabuhkan pakaian dia. Orang lelaki lah. Pakai baju jubah, seluar kena di atas daripada buku lali. Sebab labuhkan tu gambaran apa? Ada sifat sombong lah. Dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini orang meniaga tipu. Sumpah palsu ni kata dia kata barang dia tu bagus, baik, original, terbaik, apa macam-macam lah. Dah murah dah dibandingkan dengan orang lain punya. Kualiti terbaik, harga pun terbaik. Tetapi sebenarnya tidak. Sumpah palsu lah. Dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Bagi sedekah, bagi pinjam barang dan sebagainya, tapi ungkit. Mungkit-ungkit ni menyebabkan orang tak seronok lah. Kita bagi dengan ikhlas. Tak boleh sebut-sebut. Sebut-sebut tu tanda tidak ikhlas. Dan sebut-sebut tu menyebabkan orang yang menerima tu dia jadi kecil hati. Jadi rasa macam dia terpaksa menerima. Ataupun mungkin dia nak bayar hutang, nak bayar tapi belum mampu. Jadi ungkit-ungkit ni menyebabkan orang rasa tak selesa. Jadi Rasulullah sebut orang yang Allah tak pandang dengan pandangan yang lembut, dengan pandangan kasih sayang, Allah tak berbicara, antaranya 3 golongan. Na'udzubillah lah. Kita pakai pakaian kena pakai kerana tutup aurat. Bukan bila pakai jangan sombong. Ini tak berapa berkenaan dengan kita ni tentang pakai baju, pakai kain bagi nampak buku lali ni. Orang perempuan kena tutup aurat kan. Tapi orang lelaki dia kena buka. Jangan sampai labu melirik. Jangan sampai labu melirik. Orang perempuan kena tutup jugalah kaki. Tapi kepada kita maknanya pakaian tu ialah pakaian takwa. Maknanya pakai kerana nak tutup aurat. Pakai bukan kerana nak menunjuk. Jadi kalau berniaga pun kena jujur. Tak rugi kalau kita jujur. Orang selalu sebut kalau berniaga jujur sangat macam mana nak untung. Itu Islam bukan begitu. Kalau tak jujur, rugi di dunia, rugi di akhirat. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim dan penulis kitab Sunan iaitu Abi Daud. Tadi hadis riwayat dalam kitab riwayat Ahmad.
Ini riwayat Muslim, Abi Dawud, ya. Ada juga dalam lafaz yang agak berbeza, hadis kedua. Hadis kedua diriwayatkan oleh Ahmad dari Adi bin Umairah Al-Kindi. Ia mengatakan bahawa seorang lelaki dari suku Kindah yang bernama Umrul Qais, ini hadis lain pula. Jadi disebut Abi Dawud pun ada meriwayatkan hadis yang seumpama ni. Ya. Ini hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dari Adi bin Umairah Al-Kindi. Ia mengatakan bahawa seorang lelaki dari suku Kindah yang bernama Umrul Qais bin Habis bertengkar tentang masalah tanah dengan seorang lelaki dari Hadramaut di hadapan Nabi SAW. Rasulullah SAW meminta bukti dari lelaki Hadrami itu, namun ia tidak bisa menunjukkan, dia tak dapat menunjukkan bukti. Lalu Rasulullah SAW minta kepada Umrul Qais untuk bersumpah. Maka lelaki Hadrami tadi berkata, jika engkau mintanya bersumpah, wahai Rasulullah, demi Rabb pemilik Kaabah, tentu akan hilanglah tanahku. Maka Rasulullah bersabda. Jadi mereka bertikai, ada masalah berkaitan dengan harta, tanah, tentang milik dia, tentang pemilikan tanah lah. Ya. Selalu berlaku dah dalam orang tanah ada sebelah menyebelah kan. Tanah kita dengan tanah orang lain tu sebelah menyebelah, ataupun dalam hidup berjiran kan, di tanah kita dengan jiran tu kan berkembar kan, selalu timbul masalah kan. Jika engkau memintanya, Rasulullah kata, jika engkau mintanya bersumpah, wahai dia kata, dia Rasulullah kata, man halafa ala yaminin kadhibatin yaqtati'a biha mala ahadin laqiyallahu azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk merampas harta orang lain, nescaya ia akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah marah kepadanya. Raja, salah seorang perawi berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila. Sungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Sungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ayat tadi Rasulullah baca. Maka Umrul Qais bertanya, apa balasannya bagi orang yang meninggalkan sumpah tersebut, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, syurga. Maka Umrul Qais berkata, aku tinggalkan seluruh tanah itu untuknya. Ya? Sebenarnya tak tahu siapa yang punya tanah tu sebenarnya. Ya? Masing-masing mengaku dia punya. Jadi Rasulullah kata, Rasulullah suruh bersumpah, Umrul Qais bersumpah, kemudian orang yang seorang lagi tu kata, kalau dia sumpah, wahai Rasulullah, tentu akan hilanglah tanahku. Kalau dia bersumpah, dia kata dia punya, habislah kalau aku punya. Tapi Rasulullah tak tahu sebenarnya siapa yang punya. Ya? Orang yang Hadrami ataupun Umrul Qais. Tapi Rasulullah sebut macam tu. Kalau sesiapa yang bersumpah dusta, dia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi akhirnya Umrul Qais tu yang dia nak dapat redha Allah, sebab dia tanya Rasulullah apa dia dapat kalau dia maknanya kalau dia meninggalkan sumpah tersebut. Maknanya dia tidak nak selesailah masalah tu, kan? Tak mau sumpah ni. Jadi dia kata dia serahkan seluruh tanah itu untuknya. Jadi Umrul Qais dia bagilah kepada lelaki Hadrami itu. Mungkin juga dia punya. Kan sebenarnya dia punya ataupun bukan dia punya. Tapi dia bagilah tanah tu. Jadi Rasulullah tak tanya siapa yang punya sebenarnya kan, tapi Umrul Qais akhirnya tak ambil. Dia nak selesaikan pertikaian itu, dia serahkan kepada lelaki Hadrami itu. Faham tak? Maknanya boleh jadi dia punya, dia reda untuk orang Hadrami itu ambil, ataupun memangnya orang tu yang punya.
Ya, jadi Rasulullah tak tanya panjang-panjang siapa yang sebenarnya yang punya. Rasulullah sebut ayat itu. Ya, Rasulullah sebut ayat itu, jadi dia yang diharapkan adalah ganjaran syurga, jadi dia selesaikan masalah macam tu. Ya, sebab bila kita berbalah dalam keadaan macam ni, hanya kita saja yang tahu siapa yang benar. Ya, antara dua orang tu masing-masing tahu siapa yang benar, milik siapa sebenarnya, kan? Jadi nak selamat, pilihlah ganjaran di sisi Allah. Ya? Kalau sebenarnya kita punya pun kita tak nak, dapat dua balasan, kan? Ganjaran kerana bersedekah, ganjaran kerana redha, ganjaran kerana mengharapkan redha Allah, itu Allah SWT akan beri balasan. Kalau orang yang satu pihak lagi pun dia tahu itu bukan dia punya, kerana mengharapkan redha Allah, dia takkan ambil juga, kan? Dia takkan ambil juga. Jadi penyelesaian kepada masalah kita, ganjarannya maknanya kalau kita ada masalah dalam keadaan ini, ada masalah begini, kita pilih balasan di akhirat, kan? Balasan di akhirat. Jadi maknanya bila kita ingat pada Allah SWT, ingat balasan Allah, tak mau Allah tak pandang kita, tak mau Allah murka pada kita, tak nak hidup kita di dunia ini dalam kemurkaan Allah, di akhirat besok tak mendapat redha Allah lagi, Allah tak pandang kita, kita tak nak, kan? Jadi benda dunia ni tak ada apa-apa lah. Ya? Yang ketiga, dan disebut juga hadis ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i. Dan hadis yang ketiga, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Man halafa ala yaminin wa fiha fajirun yaqtati'u biha mala imri'in muslimin laqiya Allah azza wa jalla wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah palsu untuk merampas harta seorang muslim, maka ia akan bertemu dengan Allah azza wa jalla sedang dia dalam keadaan murka kepadanya. Jadi bila sumpah tu, kan, orang bersumpah ni hanya dia tahu, dia je yang tahu dia sumpah tu betul tidak. Ya? Sebab dalam sesuatu penghakiman, kita kena ada bukti. Kalau tak ada bukti, sumpah. Jadi bila orang tu bersumpah, hanya dia yang tahu betul ke tidak dia sebenarnya. Kan? Jadi kalau sumpah palsu, menipu kerana nak harta orang lain, di dunia orang tak tahu dia betul ke tidak. Mungkin dia dapat apa yang dia nak, tapi di akhirat dia dapat balasan daripada Allah lah. Dan di dunia pun dia dalam keadaan Allah murka kepadanya. Jadi perkara tentang sumpah itu, sumpah ni selalunya berlaku sumpah sebab nak buat keputusan tak tahu siapa betul atau tidak. Jadi dalam Islam bila tak ada bukti, sumpahlah. Ya? Boleh bersumpah. Ya? Jadi bersumpah ni kita nampak mudah je, senang je sumpah. Tak betul ke tidak dia sumpah, kan? Itu terpulang pada seorang yang bersumpah tu. Yang tahu hanyalah Allah SWT. Al-Ash'as berkata, demi Allah, hal seperti itu pernah terjadi padaku. Aku pernah bersekretar dengan seorang Yahudi mengenai sebidang tanah. Orang Yahudi itu mengingkari tanah milikku. Aku pun mengadukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bertanya kepadaku, apakah engkau punya bukti? Jawab dia, tidak. Maka beliau berkata kepada si Yahudi, bersumpahlah. Lalu ku katakan, ya Rasulullah, jika ia bersumpah, maka hartaku pun akan hilang. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Maknanya dia risau, takut orang tu sumpah. Dia kata dia punya, tapi takut orang tu sumpah kata dia punya pula. Dia kata kalau dia sumpah, bermakna boleh jadi, bermakna harta dia tu nanti dapatlah kat orang yang sumpah tu. Dia kata dia bersumpah bahawa itu adalah punyanya. Dan tadi jugalah. Dan Allah SWT menurunkan ayat ini. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ya. Sungguhnya orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harta yang sedikit, samanan qalila,
mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan menyucikan mereka, tidak mengampunkan dosa mereka lah. Bagi mereka azab yang pedih. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey, jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini lah, ada 3 hadis ni. Ya. Mana peristiwa-peristiwa orang yang berjumpa Rasulullah berkaitan dengan sumpah lah. Ya. Kemudian yang keempat ada hadis satu lagi. Hadis keempat, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Rajulun mana'a ibn sabil fasla ma'in 'indahu wa rajulun halafa ala sil'atin ba'da al-'asr yani kadhiban wa rajulun baya'a imaman fa in a'tahu wa fa'ahu wa in lam yu'tihi lam yafi lahu. Maksudnya ada 3 golongan yang di hari kiamat Allah tidak akan mengajak mereka bicara dengan kelembutan, tidak melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, serta tidak membersihkan mereka dari dosa dan mereka akan menerima azab yang pedih. Yang pertama, orang yang melarang Ibn Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan, untuk memperolehi sisa air yang dimilikinya, untuk dapat bekalan air lah. Dan orang yang bersumpah untuk mendapatkan suatu barang setelah waktu asar, yakni dengan sumpah palsu. Dan orang yang membaiat seorang imam, jika ia diberi sesuatu oleh imam itu, ia akan menyokongnya. Akan tetapi jika tidak memberinya, maka ia tidak menyokongnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi dari Waqi'. At-Tirmizi mengatakan hasan sahih. Taraf hadis ni hasan sahih. Sahih ni maknanya masih sahih lah. Ya. Jadi ada 3 golongan. Hari kiamat Allah tak mandang, tak nak berbicara dengan kasih sayang, dengan lembut. Ya. Misalnya bicara lemah lembut ni Allah sebut kepada orang yang dalam ayat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kan? Itu sebut ya wahai orang yang tenang hatinya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan Allah redha kepadanya, kan? Maknanya kalimah-kalimah yang menunjukkan kasih sayang, menunjukkan Allah SWT menyambut kita dengan penuh kasih sayang. Ya. Allah memandang dengan penuh kasih sayang. Ya. Allah memandang untuk memberikan balasan terhadap segala kebaikan yang telah dilakukan. Allah memandang dengan rahmah dia. Ya. Walaupun mungkin kita tak baik mana, tapi Allah sayang. Ya. Allah ampunkan dosa. Ada sebab-sebab Allah ampunkan dosa. Dan Allah jemput masuk ke syurga-Nya. Itu maknanya dengan kelembutan Allah lah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah lah. Jadi ada 3 orang lagi disebut ini, 3 golongan. Tidak, Allah tak akan pandang dengan kasih sayang dan tidak mengampunkan dosa dan mendapat azab daripadanya. Yang pertama, orang yang melarang orang yang dalam perjalanan untuk memperolehi sisa air yang dimilikinya. Orang yang tak dapat bekalan air, ya. Orang yang maknanya orang yang sedang dalam perjalanan nak dapat hak dia, nak dapat air. Ya. Inilah maknanya dalam memenuhi keperluan dia, ada orang yang sekat tengah jalan. Ini orang yang zalim lah. Kan? Orang yang zalim. Ya. Yang menahan orang mendapatkan keperluan dia. Ya. Dan orang yang bersumpah untuk mendapatkan suatu barang setelah waktu asar, iaitu dengan sumpah palsu. Dia sumpah yang tidak benar, macam tadilah. Bukan hak dia, tapi dia kata dia punya. Beria dia bersumpah. Tapi sebenarnya bukan dia punya. Ya. Dan orang yang membaiat seorang imam, ya, melantik seorang imam, pemimpin. Dia kata dia akan sokong jika dia dapat ganjaran.
Jika tak dapat ganjaran, dia tak nak sokong. Nampak tak macam mana? Sokong kerana ada dia ikut imam, ikut pemerintah. Kerana apa? Kerana dia dapat habuan lah. Kalau tak bagi, tak dapat sesuatu, dia tak nak. Bukan kerana orang itu bukan kerana dia sepatutnya ikut. Sepatutnya bila dah imam tu kena ikut, kena taat kan? Macam dalam solat lah, kena ikut, kena taat. Jadi dia taat kerana ada kepentingan. Dia takkan taat kerana jika dia tak dapat sesuatu. Kan tak? Jadi dokong ni bagi sokongan, taat sebagai pemimpin ni yang penting adalah ketaatan lah. Sokongan itu adalah ketaatan kita kepada pemimpin lah. Jadi selagi dia benar, kita wajib ikut. Kan? Jika dia salah, wajib ditegur. Ikut bukan kerana kita dapat sesuatu baru nak ikut. Nak pilih pemimpin tu kerana kita dapat habuan, dapat ganjaran. Orang dapat sesuatu baru nak. Mana dia ikut sebab ada dapat sesuatu. Kerana dapat sesuatu. Kalau kita tengok dalam pemerintahan kan, pemerintah dipilih ni orang ikut. Orang pilih tu kerana dia dapat projek, dapat tu, dapat ini. Dia pun sokong. Kalau tak dapat, dia tak sokong. Kan? Jadi maknanya ini pun disebut dalam hadis. Kita taat pada pemimpin selagi mana dia taat kepada Allah SWT. Kita wajib ikut selagi dia mengajak kita ke arah kebenaran. Kalau dia salah, tak wajib lagi ikut. Malah wajib diberikan teguran lah, walaupun mereka adalah pemimpin. Okey. Itu maknanya hadis-hadis yang berkaitan dengan ada dalam hadis-hadis ini berkaitan dengan sumpah. Sumpah janji, melanggar sumpah, bersumpah tapi sumpah tidak benar. Bersumpah tapi sumpah itu adalah sumpah palsu. Dan sumpah itu adalah kerana nak dapatkan sesuatu. Jadi sanggup berlaku tidak benar kerana kepentingan dunia. Dah habis masa, minta maaf ya. Jadi itulah. Saya faham tak apa yang saya sebutkan? Sampaikan hari ini. Faham Ustazah, nak tanya kalau dua-dua pihak tu kata tadi yang orang Islam tu dia bagi hak dia lah, dia mengalah kan. Kalau dua-dua pihak tak mengalah, tak ada jalan keluar lah ya. Kalau masing-masing bersumpah, masing-masing berkeras jugalah pihak Yahudi dengan pihak orang Islam kata. Dua-dua bersumpah. Okay? Nak tuntut kan. Kalau dua-dua bersumpah, itulah kena. Ni masa ada Rasulullah jadi hakim kan. Rasulullah jadi hakim. Dalam menyelesaikan masalah mereka tu, Rasulullah akhirnya bagi baca ayat Quran kan. Baca ayat tentang janji-janji Allah, balasan daripada Allah, apa akan berlaku sekiranya sumpah mereka itu tidak benar kan. Jadi orang yang beriman, bertakwa pada Allah, dia tunduklah dengan ayat itu. Kan? Maknanya boleh jadi dua-dua benar. Boleh jadi seorang saja benar. Tapi dalam keadaan bila mereka tunduk kepada ayat Allah, kan, takut kepada ayat Allah, selesailah masalah. Selesailah masalah. Boleh jadi juga seorang benar, seorang tidak. Tapi masalah selesai juga. Kalau sekiranya dua-dua bersumpah, hanya hakimlah yang akan menentukan. Kan? Menentukan. Satu lagi Ustazah, faham. Satu lagi Ustazah, kalau macam kita mungkin orang Islam tu faham tentang apa akan berlaku kalau sumpah tu, sama ada dia macam dia give way lah, jadi dia mengalah, jadi dia rasa akhirat itu lebih baik kan. Tapi dari segi orang yang bukan Islam, mungkin dia tak kisah kan. Bagi dia material ya, dia nampak kan. Kadang-kadang dia tahu dia salah, dia tahu dia tak ada hak, tapi dia mengaku macam Yahudi lah, macam Zionis lah sekarang, tanah dia kan. Contoh dia tak senang-senang nak melepaskan, dia akan bagi macam-macam alasan. Jadi kita serahkan keadilan itu pada Allah lah kan. Kalau
tadi kan ayat tadi dia sebut dua kan golongan. Ada yang amanah orang Yahudi pun. Ada yang tidak amanah. Yang amanah ni dia pun fikir tentang keadilan lah. Kan? Kalau bukan hak dia tetap ambil hak dia lah. Kerana sifat kemanusiaan lah. Sifat kemanusiaan. Kalau dia zalim tu, sebab tu yang zalim tu penyelesaiannya di akhirat lah. Tapi orang Islam takut dunia dan akhirat dua-dua sekali takut kan. Walaupun nampak kita kalah lah, kita macam kita rugilah kan. Tapi rugi dunia lah. Tapi sebab tu Allah sebut lagi tentang takwa. Orang yang takwa takkan rugi di dunia, takkan rugi di akhirat tu pasti. Di dunia pun takkan rugi. Sebab kita fikir akhirnya ada hikmahnya. Mungkin ada sebabnya. Kita tak dapat. Kita dah tak katalah bila dah bersumpah tadi kan. Akhirnya kita benar tetapi kalah disebabkan beraninya orang yang bersalah tu bersumpah. Kan? Beraninya orang bersalah tu bersumpah sampai kan orang yang betul pun jadi macam didapati tidak betul. Jadi orang yang beriman dia akan tunduk bahawa ini ketentuan Allah, tentu ada hikmah di sebaliknya. Jadi inilah ubat bagi dia. Kan? Bila redha, ingat janji Allah, semua ni adalah ketentuan Allah, kita akan jadi masalah tu bagi kita selesai. Kan? Bagi kita selesai. Memang memang ada contoh lah kan. Bila masa dulu bila tanah ni di kampung kita benarkan seseorang tu lah duduk tumpang kan. Bila lama-lama dia dan keturunan dia tu bila dah duduk dia kata milik dia lah. Jadi tuan tanah tu masa zaman dulu kan kita tak adalah nak bersurat-surat kan. Jadi parent tu faham, tapi bila datang si anak-anak lapis bawah tu dia rasa hak dia lah, dia dah duduk kan lama. Jadi bila jadi tanah tu bukan milik tuan tanah yang asal lah. Sedangkan itu bangsa asing lah. Di ataskan sebab belas ihsan kita tumpangkan. Jadi tanah kita hilang lah segitu. Ya. Macam tu, sebab tu cerita Rasulullah pun berkaitan dengan tanah ni selalu macam tu, kes-kes macam tu. Kan? Saya nak cerita satu lah tentang macam ni, macam berkaitan dengan ginilah. Tapi contoh ini contoh untuk kita ambil yang sebagai contoh yang baik lah. Ada seseorang tu dia wakil rakyat lah. Berlaku di tempat kita, di dalam suasana kita kehidupan sekarang. Wakil rakyat, dia orang wakil rakyat ni tumpuan masyarakat kan. Dia orang kampung datang kepada dia, nakkan belanja anak nak masuk sekolah pelajar, nak masuk universiti apa semua tu kan, gadai tanah kan. Jadi gadai tanah tu bila dapatlah duit gadaian ada dalam Islam kan. Bila gadai kita bagi cagaran tu geran tanah ya. Ada dia ni bila dia dah meninggal, anak-anak jumpa geran tanah tu penuh dalam laci kat jabat dia. Faham tak apa saya nak sampaikan? Ada geran tanah disimpan menggambarkan banyaknya geran ni menggambarkan berapa ramai orang datang gadai kat dia tanah. Tanah tentang hak, maknanya menggambar, maknanya dia nak tunjuk bahawa orang yang menggadai tu dia tak ambil geran dia, menunjukkan dia tak dapat bayar bila dah sampai satu tempoh yang lama. Orang ada hak juga yang penerima gadai ni, dia dah bagi duit kan, bagi berhutang, dia ada hak juga nak ambil harta tu. Bila dia meninggal, anak-anak tengok banyaknya geran-geran tanah ni menggambarkan betapa banyaknya ayah dia bagi bantuan kepada orang lain, bagi hutang. Tapi dia tak ambil menjadi hak dia. Sampai satu tempoh masa boleh jadi hak dia kan. Boleh nak tukar nama, geran tu tukar nama. Tapi dia tak buat itu. Jadi anak-anak ni kerana memikirkan tentang redha Allah tu lah, mereka ambil geran-geran tu bagi balik kat tuan-tuan tanah ni. Ayah yang bagi duit tu, yang bagi hutang tu dah meninggal.
adanya grant itu menggambarkan tak dapat pelanggan bayar balik tu. Bayar balik hutang kan. Jadi anak-anak tu redha tak pergi tuntut hutang ayah dia balik, tak pergi tanya tanah ni siapa punya di mana, walaupun mereka boleh boleh nak cari satu-satu kan. Ini dah berapa banyak, hutang dia berapa banyak. Patut kalau tak dapat bayar jadi milik si pemberi hutang lah kan. Tapi mereka tak ambil tindakan nak saman ke, nak bagi tahu kepada penggadai bahawa dah lelap, orang bahasa kita lelap kan, dah tak boleh tebus kan. Jadi dia pulang balik jadi selesailah masalah. Kenapa mereka buat gitu? Kerana redha Allah tu lah. Kan, redha Allah. Jadi akhirnya Allah balas, Allah Maha pengasih penyayang. Bila kita buat baik pada orang, Allah akan balas lah. Tak kepada kita, anak cucu. Itu sedekah kita, bila dah tak bagi, kita angkat wakaf lah, sedekah lah. Kalau kita, walaupun begitu, kita ada hak untuk menyatakan kebenaran. Nyatakan kebenaran ni maknanya mungkin mereka lupa. Anak cucu dah tak tahu. Jadi kalau orang Islam lah kan, kalau orang bukan Islam pun kita kena beritahu kebenaran. Kita bagi tahu kepada mereka bahawa yang sebenarnya macam mana, supaya mereka terus tidak terus duduk dalam dosa. Orang berhutang, kita kena bagi tahu juga bahawa mereka ada hutang kita. Sebab sama-sama akan dituntut. Kalau dituntut, akhirnya mereka kata, ya Allah, lupa dulu. Dah terlupa. Sebab tu disuruh catat kan. Jadi bila kita ada catatan, kita kena bagi tahu. Takut mereka lupa, kita tak lupa, hak kita terlepas. Kenapa? Kerana mereka lupa, tak sengaja. Jadi kena selesai di dunia. Kalau kita dah redha pun, kita kena sebut jugalah. Supaya sistem supaya maknanya sistem tu ada, cara ada kan. Jadi kita buat tak tahu tu masalah kemudian hari lah. Mereka terus tak sedar. Kita terus bermusuh. Itulah masalah. Ada kaitan tak Ustazah buat sebut contoh ni? Macam tadi yang anak dia bagi grant tu pada orang yang empunya tu. Jadi maksudnya orang yang tu tak perlu bayar hutang lagi ke kepada? Sepatutnya bayar. Sepatutnya kena bayar lagi lah. Tapi dia orang tak minta. Tak minta, kira Tak minta, dia orang bagi je. Halalkan je. halalkan je. Halal tu jadi sedekah untuk arwah ayah. Kan? Tapi ada ustazah, saya ini kisah benar jugalah, yang dia terus simpan lah yang bagi hutang tu. Jadi bila tuannya tak datang bayar balik, jadi tergadailah tanah tu. Dia dari segi Islam dia berhak kan, tanah tu dah hak dia dah. Bila hak siapa? Hak yang bagi pinjaman tu. Jadi bila si peminjam tu tak kembalikan wang pinjaman dia dalam tempoh tertentu, dalam Islam kira memang yang bagi pinjam tu dah milik dia lah kan, grant tu. Kalau sekiranya dia nak macam tu lah. Kalau dia ada nilai-nilai tertentu lah. Dia ambil semua pun tak boleh lah, sebab nilai berapa. Kata harga tanah kan tentu nilai dia lebih tinggi kan. Dia hutang mungkin 5,000, 10,000, nilai tanah mungkin 40,000, 50,000 kan. Jadi ikut nilai dia lah. Dia berhak ambil sekadar banyak mana hutang lah. Jadi proses dia ada kena ni lah kan. Kalau dapat semua tu jadi tak wajar jugalah. Jadi Islam tak boleh lah ambil semua tu kan. Gadaian tu syarat je lah. Bukan mestinya sama nilai. Cagaran kan. Tapi kalau kita tengok dalam budaya masyarakat dulu, ramai orang yang jadi kaya dengan cara macam tu. Betul. Kan? Orang kata ceti dulu kan. Maknanya dia orang tak dapat bayar, jadi milik dia. Tebus balik kan. Tak dapat tebus, tu dia tukar nama. Sampai satu tempoh dia tukar nama. Akhirnya terkumpul harta-harta orang tu jadi hak dia, dia jadi kaya.
Orang dulu ada berlaku macam tu. Itu Sepatutnya dia bagi balik, bakilah apa yang sepatutnya kan. Sekadar dia pinjam lah. ada ni lah kawan tu lah. Itulah. Dan itulah orang yang menggadai tu pun memang dah ada tanah, duit tak ada. Nak bayar macam mana kan? Nak bayar macam mana? Diharapkan kalau ikut misayan tu, anak-anak tu dibayar apa? Dihantar belajar dengan ibu bapa bergolok bergadai, orang kata kan. Bila dah anak-anak senang, kewajipan mereka lah kan untuk bayar balik kalau tahu. Jadi sebab ibu bapa selalu tak bagi tahu kan kesusahan pada anak-anak. Jadi itulah keadaannya. Ya. Sebab tu kita kena berterus terang juga. Ya. Bila kita susah, kita beritahu. Ya. Bukan maknanya nak cerita orang kita tak salah. Kan? Tak mau cerita. Sampai masa dah. Cukup time dah. Ya. Jadi, itulah kan. Mudah-mudahan dapatlah sedikit apa manfaat daripada apa yang kita hari ini kan, dari tadabbur hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita ambil pengajaran lah. Maknanya sumpah ni bukan sesuatu yang mudah. Ya? Sumpah palsu, kerana selalunya orang bersumpah palsu ada kepentingan keduniaan. Dengan dunia, dengan diri kita kan. Tak apa. Sumpah memang ada dalam Islam. Tapi setelah merupakan jalan akhir daripada satu pertikaian. Ya? Okay. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu nanti. 2 minggu dari sekarang. Mudah-mudahan pendapat keridaan Allah SWT dalam masa beberapa minit ini kita berada di taman syurga lah. Allah redha kita. Dan kita akhiri dengan ada apa-apa kita? Tak ada Ustazah. Terima kasih banyak. Sama kita akhiri dengan doa. Minta maaf lah terlajak masa. Kita akhiri dengan doa. Aqul qawli hadza astaghfirullah. Akhiri dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah dan kita doa sikit. Wal-'asr bismillahirrahmanirrahim wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa fitnatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najat minan nar wa min al-hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لوالدينا أجدادنا جداتنا المشايخنا لأزواجنا لأبنائنا لإخواننا لمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama, insyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.